Halo rakan-rakan. Hari ini kita akan bercakap tentang Osho Rajneesh. Kami mempunyai banyak keraguan tentang membuat video mengenai Osho Rajneesh. Anda tahu sebabnya? Semua ahli falsafah yang telah bercakap sebelum ini telah mengemukakan sekumpulan teori falsafah yang terhad. Jadi, ia mudah untuk kami jelaskan. Ia boleh dibentangkan hampir secara sistematik apabila ia dikeluarkan dan dikaji. Tetapi seorang lelaki bernama Osho adalah seseorang yang tidak boleh ditakrifkan. Dia adalah seekor ikan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membicarakannya dalam video ini. Tiada kelahiran ataupun kematian di bumi ini. Kata-kata Osho Rajneesh, seorang lelaki yang hebat yang datang ke planet bumi, terukir dalam marmar di memorial di mana abunya disimpan. Dan mereka melihatnya sebagai lelaki yang seperti itu. Siapa yang siapa? Semua pengikut Rajni. Dikatakan bahawa baris-barisan ini diberikan oleh Osho sendiri. Osho adalah zaman pergolakan besar di seluruh dunia. Seorang yang sangat biasa adalah fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa seorang yang dilahirkan di kampung telah mencetuskan kegemparan di seluruh dunia. Selama hampir 10 tahun, saya telah diberitahu secara peribadi bahawa Rompo adalah salah satu orang yang memikat saya, salah seorang ahli falsafah terpenting Osho. Di satu pihak Osho, di satu pihak J. Krishnamurti. Ia adalah perkara yang sangat kompleks. Mereka berdua hampir bercakap banyak. Dia adalah orang yang memecahkan tradisi untuk Osho ini. Kata-katanya memecahkan tradisi, semua masa telah dibazirkan. Mereka yang datang untuk mendengar ceramah ini sering kembali dan menilai semula kepercayaan mereka. Ia bukan hanya tentang agama. Salah seorang daripada mereka adalah seorang Marxis atau mungkin dia akan datang dengan falsafah lain. Semua kepercayaan yang dia pegang setakat ini untuk mendengar dia bercakap, semua pelbagai kepercayaan yang berada di atas pelan ideologi, telah hancur. Seperti ini Osho Rajneesh Ji datang dan mempersembahkan satu pelanggaran, satu perpisahan kepada orang-orang dari pelbagai lapisan masyarakat. Itulah sebabnya dia datang dan menghadapi banyak tentangan. Banyak negara telah meninggalkannya. Dia tidak dibenarkan untuk mengembara ke lebih daripada 20 negara. Dia diusir dari Amerika Syarikat, Greece, Ireland, England dan banyak negara lain datang dan mengusirnya. Apa sebabnya? Sungguh menakjubkan bahawa kita memikirkannya begitu banyak. Seorang guru spiritual yang dia temui bukanlah seorang pengganas besar. Seorang guru spiritual memberikan ceramah spiritual. Anda perlu berfikir semula dan membaca semula. Jadi jika kita mengemukakan soalan tentang apa yang akan menjadi masalah bagi negara-negara ini, ia akan membawa kita banyak jawapan di peringkat politik Rompo. Dari segi politik, agama Kristian memainkan peranan yang sangat penting di negara-negara barat, termasuk Amerika Syarikat. Cara berfikir Rajneesh, cara kerjanya, pelbagai meditasi yang dia ajarkan, semuanya datang dan ramai orang Kristian yang berada di situ. Ia membuatkan mereka meninggalkan sejenis agama tertentu. Kami melihatnya sebagai seseorang yang pergi ke bandar dan menyebabkan rusuhan. Baiklah, terdapat banyak sejarah di sebalik mengapa Rajneesh pergi ke sana dari India. Saya tidak boleh bercakap tentang falsafah saya pada ketika ini. Ini adalah sesuatu yang ramai daripada anda sudah tahu. Sebuah siri web popular di Netflix yang dipanggil Wild Wild Life menampilkan sisi lain Rajneesh di Rajneesh Ashram. Tuliskan, dia pergi ke Oregon dan mengepung salah satu kampung terbesar di Amerika dan menukarnya menjadi Rajneesh Puram, di mana ribuan pengikut Rajneesh berkumpul dan pelbagai jenis ceramah serta latihan diberikan di sana setiap hari. Dan disitulah masalahnya timbul. Anda tahu semua ini. Itulah ketika dia tiba dan ditangkap. Dari situ dia pergi. Dia kembali dan melihat dunia. Sebelum ini dia telah datang ke Mumbai. Acharya Rajneesh adalah yang pertama memulakan. Jadi saya mula melihat buku-bukunya. Dari situ dia datang ke Pune. Terdapat sedikit lebih sokongan untuknya.
dia menukar namanya kepada Lord Rajneesh. Kemudian dia terpaksa datang dan pergi ke Amerika kerana dia berada di Poina. Dia tidak pernah terfikir untuk pergi ke Amerika. Sheila yang datang sebagai pengurus peribadinya dan mempunyai kemahiran pentadbiran dilantik. Dia seorang gadis yang sangat muda. Mereka datang kepada kerohanian ini, meditasi dan semua itu. Dia sangat terlibat dalam pentadbiran ini. Dalam situasi seperti itu, dia berhubung dengan ramai orang dan menemui tempat seperti itu di Amerika dan ada cerita untuk menyatukannya. Selepas itu, apa masalahnya meninggalkan Pune? Kemudian Morarji Desai adalah Perdana Menteri. Apabila ucapannya datang, terdapat sejenis anti-Hindu dan semua yang ada di sana datang dan mencetuskan masalah. Jadi terdapat banyak tekanan kerana dia dianggap menentang agama dan ashram itu mula runtuh. Ia adalah satu krisis di mana kami tidak lagi boleh datang dari sini dan melakukan kerja-kerja kerohanian kami. Dia telah mencapai tahap terakhir. Ya, kita akan pergi ke Amerika, tanah kebebasan. Dia pergi dari sini dengan harapan bahawa kita boleh pergi ke sana dan menyampaikan pengumuman kita, khutbah kita, penjelasan kita, ceramah kita. Kebanyakan penganut datang dari negara asing. Mereka menjadi orang suci. Semua pengikutnya memakai jubah merah atau jubah jingga, bersaing untuk malam. Pada waktu petang akan ada filem dengan Rajneesh $1. Jadi kita tahu ini, kebanyakan daripada mereka datang sebagai pengikut dan sedang mencari sesuatu dalam hidup. Apabila dia datang ke Pune, dia datang ke kampung yang sama dan menjadi model yang berbeza. Selepas protes itu, dia mengambil penerbangan ke Oregon. Ramai orang telah datang ke Oregon untuk menderma wang, tak tahu apa itu. Ramai orang datang kepada guru seperti ini dan memberi wang. Kemudian timbul persoalan siapa yang akan memberikan begitu banyak wang kepada Rajneesh. Terdapat pelbagai struktur pentadbiran. Pengurusan Rajneesh adalah seperti apa yang dilakukan oleh sebuah syarikat korporat. Sebuah organisasi telah ditubuhkan untuk menyusun hanya ucapannya. Tidak akan ada penulisan. Jadi salah seorang seperti Bhagwan Rajneesh, Osho Rajneesh, kata Kuswan Singh Ji kita, dia adalah salah seorang pemikir asal India. Kuswan Singh, editor majalah mingguan bergambar, memberitahunya bahawa dia adalah salah seorang yang paling reflektif diri dalam sejarah India. Kushwaha datang untuk menemuinya. Dia akan mendapatkan permit untuk meminta temu duga. Sebaik sahaja saya melihatnya. Rajneesh datang dan bertanya kepada saya apa yang perlu saya lakukan. Awak tidak perlu buat apa-apa untuk saya. Saya ingin melihat bagaimana anda sampai ke mesyuarat ini. Anda tidak perlu berada di sini jika anda tidak mahu melakukan apa-apa. Kamu boleh pergi. Kemudian Kuswan Singh menulis sesuatu. Sebelum saya bertemu dengannya, saya berada di bilik depan melihat-lihat perpustakaannya ya. Saya melihat bahawa terdapat begitu banyak buku tentang ahli falsafah dari pelbagai pemikir di dunia ya. Semua buku Rajneesh saya telah membaca rujukan dalam buku-buku tersebut. Jadi terdapat banyak buku. Kuswan Singh berkata, ramai guru dari India telah datang ke sini. Ribuan pemimpin rohani telah pergi, tetapi dia adalah guru yang paling berpendidikan di dunia itu. Setakat Rajneesh, dia bukan seorang guru. Saya akan kembali kepada falsafah itu, tetapi kita boleh datang dan melihat Rajneesh sebagai panduan rohani yang telah banyak membaca adalah sesuai untuk mengatakan Osho. Tetapi kita semua telah terbiasa dengan Rajneesh sejak waktu itu. Saya minta maaf kerana sering dipanggil dengan nama itu. Baiklah, kita dapat melihat betapa banyak membaca bukunya telah membantunya dalam perjalanan spiritualnya. Dia dipengaruhi oleh falsafah Barat Nietzsche. Saya sudah memberitahu anda bahawa Zarathustra berasal dari falsafah Nietzsche mencipta orang baru. Dia berkata seorang lelaki baru akan datang. Premis asas Osho Rajneesh adalah bahawa jika seorang lelaki baru ingin muncul di bumi ini,
kita mesti mengubah diri kita menjadi lelaki baru itu. Apa yang akan menjadi lelaki baru ini, dia akan melihat dirinya sendiri. Dan kemudian ada semua kata-kata spiritual itu. Ia sangat memukau. Sekuntum mawar adalah sekuntum mawar yang anda mahu mekar dalam diri anda. Kerana tiada bijak pandai yang datang dengan cerita kecil yang begitu ringkas dan menceritakan kisah itu dengan senyuman serta menyampaikan falsafah sehingga dia muncul. Tetapi bagi Osho, beliau telah mendalami teks setiap agama dengan sangat mendalam. Beliau boleh menulis Bhagavad Gita untuk setiap teks agama dan melihat makna yang berbeza. Dia juga mampu memetik semua kitab Buddhisme, Alkitab dan Al-Quran adalah sama. Semua jenis teks agama ini, semua teks agama yang penting, teks suci, mereka datang dan mereka pergi ke dalam. Dia mempunyai pengalaman datang dan bekerja sebagai profesor falsafah selama hampir 9 tahun. Pemilik banyak bacaan masuk ke dalamnya dan buat ia lebih kritikal. Biarkan saya beritahu anda satu perkara berdasarkan itu. Kebohongan terbesar di dunia adalah bahawa Tuhan wujud. Ia adalah pembohongan terbesar di dunia. Tuhan adalah yang pertama menyatakan. Semua agama bercakap tentang Tuhan. Mereka semua membawa orang ke arah yang salah. Pernyataan pertama. Fikirkanlah betapa banyak kesakitan dan kemarahan yang mesti ditimbulkan kepada semua orang beragama. Semua agama mempunyai banyak mitos. Mereka fikir mereka mempunyai penyelesaian untuk setiap masalah. Kebohongan besar pertama mereka adalah kebohongan bahawa Tuhan wujud. Perkara seterusnya yang semua agama katakan adalah pencerahan. Tiada pengetahuan dapat dicapai jika semua yang dikatakannya adalah tentang memperoleh pengetahuan. Osho fikir dia perlu masuk ke dalam bilik gelap. Ceritakan lebih lanjut. Jika anda benar-benar ingin mencapai pencerahan, anda perlu melepaskan diri daripada cengkaman agama-agama ini. Anda perlu menyingkirkan semua mitos ini. Satu idea yang sangat revolutionary. Orang-orang yang menolak agama datang ke mesyuarat itu. Sama ada guru-guru agama atau spiritual ini mempersembahkan agama atau Tuhan di syalayak ramai. Mereka datang ke perhimpunan orang ramai untuk mencadangkan pelbagai bentuk ibadah dan meditasi. Dia tidak mengisytiharkan dirinya sebagai seorang guru yang boleh menafikan semua ini. Semua yang pertama. Tetapi kemudian dia mula mendapat ribuan pengikut. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Saya tanya apa sebabnya. Beberapa orang lain telah memberitahu saya, ramai orang datang dari barat. Kebanyakan intelektual di negara kita diilhamkan oleh diri mereka sendiri. Apabila berkaitan dengan kekurangan intelektual ini, satu hentakan datang dan sentiasa memberikan tamparan betapa revolusi yang akan berlaku. Dengan cara itu, pelanggarannya itu datang dan menyebabkan daya tarikan yang besar di negara-negara barat. Terdapat kekosongan rohani pada tahun 80-an, ramai orang datang dan mengikutinya. Sebelum itu, buku-buku bahasa Inggeris semula muncul. Dia bercakap dalam bahasa Hindi dan kemudian dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Kata-katanya bukan sekadar lucu, petikan yang berbeza. Petik dari mana sahaja anda berada. Tiada siapa yang tahu teks asalnya. Belum tahu lagi. Saya tidak tahu siapa yang boleh mengesahkannya. Dia berkata begini, inilah yang dikatakan oleh Krishna, inilah yang dikatakan oleh Buddha. Kami tidak akan mengesahkan ini. Itulah yang penting bagi kami. Siapa kata apa? Osho berkata. Satu hadiah yang sangat menarik, pada masa yang sama dia bukan sahaja seorang penafik Tuhan, tetapi dia juga seorang pengkritik yang sangat tajam dalam arena politik. Sebuah papan yang menyatakan anjing dan ahli politik tidak dibenarkan dipasang di pintu masuk ashramnya. Dia adalah orang pertama yang begitu berani. Kritikannya terhadap Gandhi telah ditonton berjuta-juta kali di YouTube.
Dia berkata bahawa kesederhanaan Gandhi datang dengan kos. Jika anda menaiki kereta api kelas 3 tempah seluruh kereta api, dia adalah pengkritik tegar Gandhi. Gandhiji adalah seorang masokis yang datang dengan nama kesederhanaan. Seperti itu. Dia berkata dia menyakiti dirinya sendiri. Biarkan Gandhi berpihak dan berkata bahawa pemikiran ekonomi seperti itu tidak akan membantu pembangunan sesebuah negara sama sekali. Di sebelah lain adalah sosialisme. Kritikan sosial Karl Marx terhadap Marxisme. Marxisme adalah bertentangan dengan kapitalisme. India bukanlah ibu negara. Pertama sekali, datanglah ke negara yang bukan di sini dan bawa komunisme ke sini. Pertama, kita perlukan modal, kita perlukan wang. Ini adalah negara yang miskin. Jika ia ingin menjadi makmur, sejenis kapitalisme diperlukan. Dia akan datang dari setiap sudut dan mengkritik. Tiba-tiba, seorang lelaki hebat datang kepada Hitler. Ini adalah faktor risiko. Tetapi dia akan kembali dan mengatakannya suatu hari nanti. Jack tolak untuk melakukannya pada hari lain. Dia akan memberitahu, saya seorang yang sangat berbahaya. Ikut saya. Hidup kamu akan menjadi teruk. Berhati-hati, cuma beranikan diri untuk membelinya. Dia adalah kebenaran. Dia masuk dan bercakap tentang banyak perkara. Terdapat banyak tafsiran baru. Saya melihatnya sebagai wira dalam perjuangan itu. Jadi setiap kali saya pergi, setiap kali saya bercakap, dia muncul dengan ucapannya sendiri dan ia ringkas dan pada masa yang sama dia melakukan perkara yang betul. Pada masa itu tarikan ini datang kepada ramai orang di negara-negara barat dan sangat menarik. Mereka telah sampai sejauh ini dan mereka mempunyai masa yang terkawal, amalan berdasarkan etika yang boleh hidup tanpa kawalan. Inilah cara mereka datang untuk melihat guru-guru. Dia datang dengan kebebasan sepenuhnya. Jadilah sangat bebas. Kamu bukan seorang ahli falsafah. Adakah dia tidak mempunyai falsafah? Saya bukan seorang ahli falsafah. Falsafah telah menanggung beban masa lalu. Itulah falsafah. Falsafah adalah satu latihan intelektual. Dengan kata lain, falsafah gimnastik adalah gimnastik intelektual. Ahli falsafah telah wujud selama ribuan tahun. Seseorang yang menolak falsafah, kemudian dia menolak falsafah itu. Tiada penyelesaian kepada falsafah penolakan ini. Tiada keputusan boleh diambil dalam hal ini. Tetapi saya tidak bercakap tentang falsafah. Saya berkongsi kehidupan saya dengan anda dalam bahasa Inggeris. Saya akan berkongsi diri saya, apa yang saya mencipta satu saat di mana anda boleh merasakan apa yang anda adalah. Ini adalah konsep kewujudan barat, ia adalah konsep India. Apa semangat makhluk ini? Dia berkata sesuatu yang lain. Jiwa menafikan semua ini. Dia datang ke sana dan menegakkan dirinya sebagai seorang Buddha. Apabila dia pertama kali melihat dirinya sendiri, dia berkata bahawa dia telah datang sebagai seorang Buddha. Dia mencapai pencerahan pada usia 22 tahun. Itu adalah satu pengisytiharan. Apabila bercakap tentang genre ini, J. Krishnamurti tidak mencadangkan sebarang amalan. J. Krishnamurti berkata, lihat diri anda dan berhenti. Inilah yang dikatakan oleh Rajini dan dia datang dan takut. Saya seingin bermula kemudian. Osho beritahu saya, JK adalah seorang mistik yang hebat. Dijelaskan dengan indah secara intelektual. Dia tidak dapat mencapai segalanya kerana dia tidak dapat mengatakannya secara intelektual, bercakap dan berfikir. Itulah yang dikata. Semua telah diperkatakan. Tidak mungkin untuk memberikan kebangkitan rohani atau pengalaman melalui perbincangan ini. JK tersesat. Saya akan naik apabila Osho berkata bahawa dia akan membawa anda juga. Dia datang dan mempersembahkan pelbagai amalan spiritual. Jika anda mahu merasakan diri anda perlu datang dan merasakan diri anda. Jika anda mahu dikenali, anda perlu datang dan mengenali minda anda. Yoga adalah untuk mengenali minda. Itulah yoga. Yoga adalah apa yang anda. Kemudian
amalan meditasi beliau berkembang menjadi satu set latihan yang sangat berbeza. Itulah yang menarik lebih ramai orang barat untuk datang. Anda boleh melihat videonya di YouTube. Ada sesetengah orang yang takut untuk datang. Dia mencadangkan pelbagai teknik. Semua teknik ini kini tersedia secara meluas. Kebanyakannya dia mencipta lebih daripada 100 trik dan menyampaikannya melalui meditasi. Ini dipanggil meditasi dinamik. Kami semua ingin tahu bagaimana meditasi dinamik itu dan bagaimana rasanya apabila masa itu tiba. Tiada video YouTube. Semua ini kini muncul di YouTube. Terdapat 5 peringkat meditasi. Dia mengamalkan semua jenis meditasi. Dalam meditasi dinamik ini terdapat meditasi Nataraja. Mistik lain adalah meditasi pada mawar spiritual. Meditasi nada Brahma adalah sebuah meditasi. Maksud saya ada gegaran Kundalini. Anda tahu tentang Kundalini? Ia sudah menjadi komponen mistik yang sangat popular di India ya. Inilah trik yang membawa air mani nada yang berada di bawah tenaga Kundalini ini ke atas dan membuat 1000 tunas teratai mekar di tengkorak. Ia adalah Raja Yoga. Dia memberi ucapan yang hebat. Salah satu keindahan ini adalah bahawa semua perenggan teks mendengar perbualan dengan sangat terperinci. Jangan bercakap. Dia sedang bercakap. Masalah besar dengan Rajini adalah dia tidak datang dan menyampaikan dialog. Dia akan berkata, nah itulah dia. Ia bukanlah proses dialektik. Saya tidak melihatnya sebagai kritikal kecuali apabila saya mendengarnya dan datang seperti kobra ke mahkota. Itulah pelbagai komen beliau. Jadi sebaik sahaja dia datang dengan cara untuk menjadikan kaedah meditasi praktikal di luar konsep ini. Ia mendapat banyak respons. Apabila anda sampai ke peringkat pertama, ini anda akan melihat mereka menari dengan sangat agresif, main untuk berseronok dan kemudian menjerit. Datang sejauh yang anda boleh dan diam. Peringkat kedua adalah mengerikan. Kau tahu itu? Dia turun dan menjerit. Ini adalah bunyi-bunyi bandar kita. Apabila anda memasuki tahap transit, Sami Adi dari Tamil Nadu akan datang. Tetapi sebuah tanda mengatakan semuanya. Tanda itu tidak mengatakan semuanya. Ia akan datang dan bermain. Dia sedang bersiap untuk permainan yang tidak akan diingati. Terdapat ketenangan di sebalik permainan itu. Peringkat ketiga adalah Samadhi Yoga. Izinkan diri anda untuk berada dalam keadaan tenang. Untuk ini semua orang perlu datang dalam rangka kerja dan berlatih. Dan itulah ketika hubungan menjadi rumit. Semua adalah sama. Semua adalah sama. Tetap berpijak di bumi nyata. Jerit, sebuah kewujudan yang damai. Dia percaya bahawa akan tiba saat di mana mereka akan menyedari diri mereka sendiri. Dia percaya semua ini adalah Rajinisa. Apabila masanya tiba, mereka semua percaya. Mereka mahukan keamanan. Walaupun kita menari sedikit di rumah kita dan kemudian berbaring rata di atas lantai dan hanya mengamati nafas, kita akan merasakan bahawa kita telah pergi ke tahap yang lain. Ini adalah teknik pasca moden. Dia juga dikenali sebagai yogi pasca moden. Apakah spiritualitinya dan spiritualiti pasca moden? Anda tidak mempunyai sebarang kawalan. Tidak kira pusat mana yang anda datang, anda tidak boleh datang kepada falsafah yang bebas untuk mengatakan bahawa anda tidak akan terhad kepada satu pusat. Dan tiada teori, tapi dia tidak mempunyai teori. Latar belakang akademik. Saya ingin memberitahu anda sesuatu yang sangat penting. Semua amalan ini akan sangat menarik bagi golongan muda. Apa yang muncul hari ini ialah banyak kelab disko telah ditubuhkan dan memainkan tarian ini. Mari kita lihat sekarang dengan banyak cahaya subjek, banyak tarian dan nyanyian telah datang ke pub hari ini dan banyak yang telah mula berlaku. Rajneesh ingin datang dan mencipta kelab yang berbeza seperti ini. Terdapat banyak rekod tentang ini. Para pengikutnya semua mereka adalah sanyasi, Neo Sannyasin, separa suci baru. Ini agama saya. Agama baru, tiada agama. Mencipta seorang yang baru. Mereka yang baru ini akan mengambil alih dunia, menangkap apa yang orang mahu tangkap.
mereka akan mencipta budaya baru dan dunia baru. Semua itu tidak berlaku. Apa yang saya katakan sekarang adalah bahawa ramai orang muda kembali ke saluran YouTube ini, sangat sukar untuk memahami sepenuhnya falsafahnya, Video-video kecil ini menunjukkan apa yang kita boleh lakukan. Orang muda perlu berfikir. Untuk benar-benar menjaga diri kita, seorang guru perlu datang dan berfikir sama ada cara lain, sama ada melalui teknik yang dikemukakan oleh seorang guru seperti beliau. Terdapat banyak masalah dalam masyarakat hari ini dengan teori-teori seperti itu yang merangkumi pelbagai topik. Saya melawat laman web Rajneesh semalam. Isu Afghanistan juga merupakan sebahagian daripada falsafah Rajneesh. Ibu saya memberitahu saya, begitulah keadaannya. Ya, terdapat pusat-pusat kuasa. Apabila melibatkan politik, akan ada masalah. Tidak perlu dikatakan, tetapi semuanya tentang mencuba. Pusat antarabangsa Osho yang terus menjadi penting pada masa kini, merindui untuk datang selepasnya, itu perkara yang berbeza. Kemudian kita mengambil kira bahawa semua kaedah meditasi ini datang dan sangat menarik bagi orang-orang yang berbeza yang datang dari barat. Osho menarik banyak perhatian di seluruh dunia dan menjadi tajuk utama. Ia adalah seks kepada super sedar. Semua orang mahu membeli buku itu dengan segera. Ia adalah seks kepada super sedar. Dia lebih teruja tentang buku ini, tak mengapa menulis buku. Semua orang mula berkata siapa dia. Buku-bukunya telah diterbitkan dalam lebih daripada 700 bahasa. Ia mungkin 200 atau 300. Seorang kawan memberitahu saya, mereka meletakkan semua tajuk yang berbeza di belakangnya dan menjualnya. Apabila bercakap tentang seks, ia sangat sedar. Bagaimana anda boleh menghilangkan seksisme? Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk mempelajari pelbagai teknik falsafah Tantra India. Sesetengah orang berkata bahawa Tantrik telah datang ke India dan sedang mencuba mencari cara untuk menyingkirkan amalan seksual ini. Dia melakukan banyak eksperimen rahsia. Ini biasanya adalah buku-buku rahsia, ya. Tiada siapa yang telah menghasilkan buku seperti itu lagi. Bahkan semua label tantra itu akan berkata banyak. Tetapi kita boleh lihat bahawa Rajneesh menyimpan elemen-elemen ini. Tetapi saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Dia bercakap tentang teknologi. Tetapi pemahamannya tentang seks berasaskan kepada Sigmund Freud. Semua orang terobsesi dengan perasaan seksual. Semua manusia ditekan secara seksual. Mengapa anda? Sebab utama untuk ini adalah agama mereka. Ia adalah komuniti mereka. Masyarakat tidak bercakap tentang seks. Jangan tanya saya jika ia sama di negara-negara barat. Jadi perasaan seks yang terpendam ini datang dahulu dan disublimasikan. Sigmund Freud bahkan menulis mengenainya. Dia menulis di sini sebuah esei tentang peradaban dan ketidakpuasan. Bagaimana untuk menghasilkan transformasi tenaga seksual yang baik untuk masyarakat ini. Osho Rajneesh adalah orang yang membaca semua ini dengan mendalam. Apa yang dia katakan, saya akan membeli kaedah. Jadi semua orang sangat kecewa. Video ini juga tersedia. Saya tidak tahu jika ada ratusan orang yang menari atau melompat. Itu adalah Kundalini Shake. Kita perlu memahami bahawa tenaga seksual datang dan menggoncang melalui itu dan mengubahnya. Ia adalah satu kejutan yang tidak pernah didengar di dunia. Ramai orang berminat dengan itu. Ini satu perkara. Dia tidak memberitahu semua orang untuk melakukannya. Dia akan pergi dan membelinya. Dia nampaknya mempunyai sedikit tenaga mistik. Bukankah itu jelas? Dia berkata dia bukan Tuhan, tiada agama. Tetapi kita perlu memahami bahawa pembinaan ke arah perkara seperti itu adalah keseluruhan tujuannya. Dia akan bertindak. Dia akan membuka tangannya untuk melakukan tindakan itu. Dia akan membuka pintu pengetahuan. Ada mata ketiga di sini. Terdapat mitos bahawa terdapat mata ketiga dalam agama Hindu. Itulah sebabnya dia membuka tangannya. Siapa yang membukanya datang ke sini selepas berlatih seketika. Untuk para murid yang matang, dia akan mengambil masa petang. Saya tidak mempunyai kawalan ke atas.
Apa maksudnya? Saya tidak tergolong dalam mana-mana agama. Saya akan datang dan memberi sedikit nasihat kepada anda. Jangan salah faham apa yang saya katakan. Saya tidak akan mengambil sebarang tanggungjawab. Saya akan menjaga diri saya dengan mudah. Itu tidak bermakna tiada kuasa ke atas diri saya. Lihat amalan seksual ini, sebaik sahaja dia muncul dengan perkara seperti itu. Bahkan di beberapa tempat terperangkap dalam bilik, sebuah lorong. Kunjungan beliau ke Rajneeshpuram adalah satu yang megah. Kita biarkan saja di situ. Dia menghubungi media dan meminta mereka untuk mendapatkan dokumen tersebut. Video-video tersebut tersedia. Ia sangat mengejutkan. Ambil video ini dan keluar dari sini. Ia sangat mengejutkan dunia. Apa ini? Dia datang dengan sesuatu tentang seks yang mungkin masih sukar untuk diterima oleh ramai daripada kita. Kanak-kanak tidak perlu tahu siapa ibu bapa mereka. Hanya ibu saya yang tahu. Di mana kamu? Itu adalah komun. Komun adalah komuniti yang wujud bersama. Sesiapa sahaja boleh datang dan menyertai mereka. Kanak-kanak itu tidak perlu tahu siapa bapanya. Semua orang harus bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Jadi inilah cara dia membentuk sebuah komuniti. Inilah cara ia berlaku dalam masyarakat purba kita. Dia akan bangkit ke tahap itu. Ada ratusan orang yang hidup seperti ini. Mereka datang ke sini untuk menemukan kehidupan liar. Kami datang ke Amerika. Apabila kita berbangga menjadi negara yang bebas, seseorang telah mendorong kita untuk mengamalkan alternatif. Itulah kebenarannya. Dia datang ke penjara dan memberitahunya bahawa dia tidak mempunyai dokumen yang cukup, bahawa terdapat penyalahgunaan dada dan bahawa terdapat pelbagai tuduhan lainnya. Cerita itu masih diceritakan hingga hari ini. Kenapa kamu tanya apabila anda bertanya mengapa anda adalah sebuah negara merdeka? Inilah cara untuk menjawabnya, ya. Ia hanya berfungsi pada satu sisi dirinya. Semua klip video asal datang dengan banyak maklumat. Jadi apabila kita melihat semua ini, kita rasa bahawa seseorang perlu datang dan pergi bersamanya. Jika tidak, dia adalah orang yang jahat dan dia adalah lelaki yang bernafsu yang datang untuk merosakkan negara. Dia akan dihalau pergi. Jadi kita boleh pergi ke dua arah. Ada pandangan lain tentang intelektual India. Dia betul tentang segala-galanya. Tetapi kami tidak boleh mengamalkannya. Itu terlalu banyak, tuan. Mari kita bawa hingga ke tahap di mana walaupun seseorang datang ke jalan tengah yang dikatakan oleh Buddha, kita akan sampai ke tempat itu dan menjadi penganut Buddha. Saya ingin memberitahu satu perkara di sini. Dia tidak merujuk kepada amalan yoga dan meditasi ini sebagai cara untuk menyedari diri, hanya untuk datang dan membebaskan diri untuk pencerahan, kan? Dia memulakan pusat rawatan psikiatri. Bukan itu sahaja. Organisasi Rajneesh telah membeli jutaan dolar untuk syarikat besar seperti IBM dan menyediakan kaunseling serta latihan di sana. Kawan-kawan, saya telah bertemu dengan ramai sanyasi yang mengikuti Rajneesh. Saya pergi ke mesyuarat dan bercakap dengan mereka. Kebanyakan daripada mereka datang untuk belajar, baca banyak, berfikir banyak. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberitahunya untuk datang. Bukan begitu? Semua putera besar merosakkan dia dengan semua harta benda mereka. Banyak wang. Ini adalah tahap yang kita berada. Kita lihat di sini bahawa ia adalah satu teknik, ia adalah satu metodologi dan dia tidak datang untuk mempertimbangkan dan membuat amalan. Seorang bijak pandai tertawa, dia sedang menari. Dia belum berkahwin, dia akan melakukan sesuatu yang lain. Lakukan sesuatu mengikut tradisi, ya. Semua bijak pandai sanyasi atau guru spiritual yang kita kenali datang dan memberitahu kita untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Akan lebih mudah untuk memakai pakaian ini. Dan kita juga tahu bahawa para biku yang datang kepada agama Buddha dan datang dengan sangat sukar, para biku itu harus datang dan mengikuti kaedah-kaedah tersebut, ya. Tetapi bagi dia itu tidak berlaku. Kekayaan bukanlah kejahatan, adalah salah untuk miskin, ya. Dia jangan meraihkan kemiskinan, ya. Tidak salah untuk datang dan menambah barang.
nikmati bahan tersebut. Tolak semua masa ketika mereka datang ke dunia ini dan mengatakan bahawa kehidupan dunia ini adalah satu penipuan. Fahami hanya konsep-konsep yang boleh dikatakan untuk hidup dalam kehidupan ini. Belajar untuk menjalani hidup ini, ia memerlukan wang, ia memerlukan materialisme. Apabila dia sampai di sana, kira-kira 93 kereta Rolls-Royce datang kepadanya dan para pengikutnya membelinya untuknya. Adakah Syanda mahu membeli 500? Kereta itu menjadi kereta syarikatnya untuk dia pergi ke Rolls-Royce setiap hari dan mula menjadikan segala-galanya istimewa. Bukan itu sahaja. Dia memakai rantai berlian platinum, lipatan jari manis. Ia terdapat dalam semua jubahnya dan jubah-jubah yang dihiasi dengan tali berlian, kan? Inilah yang dia hasilkan dan memberitahu beberapa orang tentang mengejek materialisme. Dia melihatnya dan tersenyum. Dia tidak perlukan semuanya, tetapi dia hanya mahu meraihkan. Kesucian akan datang. Selibat adalah mengurangkan makanan. Tiada hubungan seks. Satu sisi, agama telah mencipta sesuatu yang boleh mengawal kita dengan begitu banyak teori di satu pihak. Jadilah ceria yang baik. Raikan. Rajasinisme adalah cara untuk menjalani kehidupan. Saya telah berkata ini sebelum ini. Dia sedang cuba menulis sebuah buku tentang rajasinisme dan menjadikannya sebagai agama. Rajini berkata, mereka datang dan pergi. Mereka mengambil semua wang dan melarikan diri. Semua ini tentang cuba membunuh beberapa orang. Ibu saya masuk penjara dan melakukan banyak temu bual. Saya cakap, jangan risau tentang perkara itu. Kemudian Rajneesh datang dan saya tidak mempunyai ism. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Apa yang akan kau lakukan Tuhan? Saya tidak mempunyai sebarang agama. Agama apa yang kamu maksudkan? Saya nampak satu, ada yang mengatakan dia adalah seorang pemimpin rohani. Jadi dalam kes seks, jika dia datang dengan amalan baru dan anda terus mengamalkannya, perasaan nafsu itu akan hilang dari diri anda. Tenaga itu akan membawa anda ke jalan kerohanian. Itulah yang menjadikan seks sangat sedap. Saya tidak akan memberitahu anda apa itu falsafah. Dia bukan seorang ahli falsafah. Saya berkongsi kewujudan saya dengan anda. Kita semua saling terhubung. Seorang lelaki baru dilahirkan. Walaupun dia berkata ia adalah mistik baru, saya melihatnya sebagai akademik. Mari kita dapatkan derivasi kita. Falsafah jenis apa ini? Sebelum itu, apabila dia datang kepada falsafahnya dan melihat petikan itu, dia membawa 10 perintah. Falsafahnya adalah berdasarkan 10 perintah. Anda tidak melihat berenang, Yen. Teruskan dengan ombak yang tidak terkawal. Kamu hanya akan hanyut seiring dengan perjalanan hidup. Apa yang kamu berikan kepada kami? Satu matlamat perlu ditetapkan. Kita tahu falsafah bahawa kita akan sampai ke matlamat dan pergi ke arah yang bertentangan. Jangan sasarkan. Tiada sasaran. Matlamatnya adalah untuk hidup. Itu adalah matlamat Padri itu. Apa itu? Tak perlu pergi berenang, kan? Hidup sangat penting sekarang. Ini adalah satu titik penting yang dia ambil dari Buddhism. Detik ini adalah penting, bukan masa lalu. Masa kini adalah penting, bukan masa depan. Kita tidak memikirkan masa depan. Masa lalu tidak membebankan, Tetap berhubung dengan saat ini, Ia adalah situasi di mana tidak banyak impian dan cita-cita. Adalah mustahil untuk hidup pada saat ini tanpa harapan yang besar. Ia adalah keadaan rohani itu sangat mendalam. Dia kata sekarang lebih penting, sebab itulah anda tidak pergi berenang. Ia terapung. Satu lagi perkara adalah jangan sekali-kali patuh kepada arahan sesiapa kecuali ia datang dari dalam diri anda juga. Jangan ikut arahan sesiapa. Jika arahan yang sama datang dari fikiran anda, anda boleh mematuhi. Ia adalah anti-authority. Dia sangat menentang pihak berkuasa. Itulah sebabnya dia dilihat sebagai pemberontak. Cinta adalah doa seterusnya. Jangan berdoa sendirian. Sekarang buatlah cinta. Cinta bukan cinta. Itulah apa itu cinta? Cinta itulah yang boleh kita katakan tentang cinta yang hebat ini. Itulah doa untuknya.
dan kemudian hidup dengan sedar, berwaspada. Itu adalah meditasi, bangun tidur adalah meditasi. Vivekananda berkata, bersikap bangkit, jangan berhenti sehingga matlamat tercapai. Matlamat ini belum tercapai, kebangkitan sedang berbicara. Dia sudah bangun dan JK sudah bangun. Falsafah India mempunyai banyak perkara untuk dikatakan tentang ini. Dia telah memberikan penjelasan yang besar dengan mengambil hanya satu Yoga Sutra. Kami tahu itu, beritahu saya situasinya. Peringkat keempat adalah peringkat, ia adalah satu kebangkitan. Dia telah membandingkan banyak perkara seolah-olah dia telah mencapai keadaan itu. Dia telah mengambil lesen dalam semua agama. Tiada keperluan untuk mendapatkan lesen daripada mana-mana agama. Saya tidak bercakap tentang agama. Pada masa yang sama, ia adalah aliran semula jadi. Saya bercakap tentang Hercules. Apa hal dengan JK? Awak pergi tanya, saya sebuah bot. Datanglah kepadaku. Mereka datang dan mengambil ratusan ribu orang dengan tangan sambil berkata, saya akan memegang tangan anda. Biarkan saja, semua mereka bebas. Mari kita lihat apa yang mereka dapat. Sejarah mengatakan bahawa Rajneesh meninggalkan ribuan pengikut setia dalam keadaan terdesak. Dia menaiki penerbangan dalam krisis politik, mengambil berjuta-juta dolar wang, kemudian barang kemas dan jenis pakaian lain. Dan apabila dia datang dengan beberapa orang dan cuba melarikan diri, dia dipenjarakan. Terdapat tuduhan lain. Akan mengambil masa yang lama untuk cerita ini diceritakan. Tetapi kemudian dia datang dengan cara tertentu dan menghantarnya pergi dengan larangan supaya dia tidak datang ke sini. Kemudian dia datang ke Kathmandu dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Pergi ke negara-negara lain, tiada yang tetap. Mari kita beri dia masa. Dari situ, dia kembali ke Pune. Datanglah ke Pune dan mulakan semula Osho International Camp. Jadi falsafahnya adalah bahawa segala yang terikat mesti dipecahkan dan menjadi bebas secara semula jadi. Dan kemudian anda mati setiap saat daripadanya. Itu tidak bermakna anda akan mati serta-merta. Ia sangat bersifat metafora. Berikan beberapa contoh metafora. Mati setiap saat, dah seperti kata pepatah, kematian kecil dalam saat itu adalah kematian, kelahirannya, satu kehidupan baru pada kematian. Ambil orang baru, setiap saat anda datang, dia memberitahu anda untuk bersabar. Banyak daripada perintah itu adalah 10 perintah. Jangan berhenti dan periksa. Jangan cari, jadilah pencari. Itu sahaja yang akan kami katakan. Jangan buat begitu. Jangan berhenti dan cari. Apa pendapat anda tentang cara JK menarik perhatian kita dengan pandangan yang dalam dan intens? Ada rekod bahawa dia berkata bahawa guru spiritual seperti itu datang dan menyesatkan orang. Ya, JK tidak banyak mengulas tentang mana-mana ruangan falsafah, tetapi Rajneesh telah datang dan bercakap banyak tentang JK, sangat dihargai. Dia telah dikritik. Ini adalah jenis komen yang kita berikan dan terima apabila kita bercakap tentang kerohanian, tetapi kita tidak bercakap tentang kerohaniannya. Dan itulah yang saya katakan, dia tidak boleh datang dan tinggal di satu tempat, tetapi adalah tanggungjawab para akademik ini untuk melakukannya sebagai seorang akademik. Orang muda juga datang melawat walaupun dia mengatakan bahawa dia bukan seorang ahli falsafah. Dalam falsafah India atau falsafah dunia, seseorang perlu datang dan mentakribkan siapa dia. Kemudian kita akan mengetahui jalan yang benar. Jaya Mohan telah bekerja keras untuk menempatkannya dalam bidang falsafah. Seperti itu, dia memberikan ceramah yang serius. Ya, ia akan lebih mudah dipahami sedikit lebih. Tetapi saya tidak boleh bercakap mengenainya dalam video ini. Saya akan beritahu anda secara ringkas. Anda boleh melakukannya seperti ini. Dia akan datang dan menjadi sejenis sidar atau sidar. Kami tidak faham sedikit pun. Bukankah dia seorang Buddha? Buddha. Akan ada seorang Buddha atau mungkin dia gay kerana dia dilahirkan sebagai gay. Dia adalah seorang Tirthankara atau dia seorang materialis. Charvakara, makan dan minum dengan gembira. Sarvabhauma
akan ada kekeliruan di mana dia akan bertanya kepada kami pelbagai soalan. Siddhartha kelihatan seperti kata Siddhar. Siddhars, ia datang dan pergi, Shiva pergi. Tetapi Osho adalah pencipta trend. Dia melalui Buddha dan mengosongkan Buddha. Kerana Buddha datang ke jalan 8 langkah kaki Dhamma ini, ia adalah tindakan yang betul untuk kehidupan yang betul. Disiplin itu adalah penekanan yang sangat kuat. Dia mengambil syarikat itu. Jalan 8 cabang telah ditinggalkan. Itulah yang akan saya katakan dia, Niam Puan, dia mengisytiharkan dirinya seorang guru Zen. Ya, dia D.T. Suzuki adalah salah seorang sarjana Zen terhebat di Jepun. Simak blognya, komentar dan komen di laman webnya. Dia akan pergi. Adakah anda fikir itu adalah satu hela untuk membuat anda Zen datang dan merasakan apa yang kami fikirkan dalam satu saat? Itu belum semuanya. Bagaimanapun, terdapat banyak elemen dalam hal ini. Apa yang dia buat? Ambil Tuan Sen, letak sekejap, datang dan lukis potret. Inilah sebabnya mengapa ia begitu popular. Buku Zen and the Art of Motorcycle Maintenance sangat popular. Kemudian muncul Zen dan Sunny membuat teh. Tetapi buku-buku Osho Rajneesh Ji dengan tajuk Zen yang membawa ramai orang ke Zen. Saya datang dari Chennai ke Madurai dengan kereta api. Satu vokal dari Roots and Wings adalah kira-kira 600 halaman panjangnya. Saya menutup buku itu apabila saya tiba di Madurai. Buku yang tidak terkatakan ia dalam bahasa Inggeris, tetapi ia dalam bahasa Inggeris yang mudah. Buatlah penjelasan yang menakjubkan, tetapi saya tidak tahu jika itu yang anda maksudkan. Tetapi saya telah mula memahami Zen bukanlah segala-galanya baginya. Dia akan menghadapinya selama setahun lagi. Itulah cara dia mencipta seorang lelaki baru. Apabila kita melihatnya, kita dapat merasakannya. Apa yang akan dilakukan oleh Sadas? Beritahu saya pendapat anda tentang cara itu. Mereka bercakap tentang pampasan. Dia berkata perkara-perkara yang boleh dipecahkan. Tetapi mereka sedang dalam perjalanan. Kami akan pergi kepada Tuhan yang spiritual dan menjadi sebuah tanah. Dia menyanyikan lagu itu dan pergi. Tiada siapa di sana untuk membimbing atau menasihati mereka saya. Tetapi dia tidak datang. Dia tidak boleh berkata begitu. Dia menghulurkan tangannya dan mengambil setiap seorang daripada mereka dan masuk ke dalam. Dia mengambil alih hidupnya. Ada sebuah pepatah dalam Alkitab. Dia yang melanggar jiwa tidak akan diampuni. Dia bermain-main dengan jiwanya. Saya tidak mengatakan dia menipu. Dia bertanggungjawab terhadap setiap jiwa. Dia pergi ke belakangnya. Kita tidak boleh ambil kira. Dia dalam akaun kita. Lihat penjelasannya. Para bijak tidak menerangkan segala-galanya. Dia menjelaskan. Mereka semua telah pergi sedikit jauh. Dia tidak boleh terima begitu sahaja. Kita mungkin ada persoalan. Sama ada dia seorang penganut Buddha. Begitu ramai orang datang untuk melihatnya, anda tidak dapat menangkapnya. Buddha tidak datang dan bercakap tentang perenggan super sedar keenam seperti ini. Ia adalah Buddhisme yang datang kepadanya pada peringkat awalnya. Ia adalah kewujudan sementara sekarang, saat ini. Dalam dimensi ini, Buddha telah datang dan pergi dalam dirinya. Dan jika kita menganggap Buddha telah datang dan mengisytiharkan bahawa dia adalah keseluruhan ini atau bahawa dia adalah Buddha baru, kita akan tertipu. Dia sudah melampaui itu. Krishna sedang bercakap tentang falsafah. Romantik itu, Leela Krishna itu, dia suka. Ini adalah Leila Vinod dan dia suka semuanya. Seseorang mungkin berkata bahawa mungkin dia datang sebagai tuan dan berpakaian sebagai tuan. Makan minum bersukaria. Kita tidak sepatutnya ditipu seperti ini. Dia bercakap banyak kebijaksanaan. Dia mempunyai falsafah materialis. Dia menjadikannya amalan makan, minum dan bergembira yang praktikal itu akan menjadi gembira dan membawa kegembiraan ke tahap yang lebih tinggi. Ia membawa keadaan jiwa yang penuh kegembiraan.
dia datang dengan teorinya dan membawa kereta itu kembali ke arah yang lain. Dia meninggalkan kereta dan mengambil laluan yang berbeza. Apa laluan itu? Itulah yang menarik perhatian semua orang, ya? Dan kita tidak tahu ke mana ia akan pergi. Mengapa kamu risau tentang ke mana kamu pergi? Tidakkah kamu risau tentang had itu? Itu masalah kamu. Anda mempunyai rangka kerja untuk segala-galanya. Pergi saja. Siapa tahu ke mana sungai itu mengalir? Sudah dua kehidupan. Itulah sahaja. Hidup adalah satu jalan. Dan itulah sebabnya dia datang ke bumi. Tiada Buddha, tiada Siddhartha, tiada Saruba. Baiklah, seperti yang telah kami katakan sebelum ini adalah kerohanian. Jika kita pergi ke dalam setiap jahitan seperti ini dan mengeluarkannya, maka hampir semua warna itu akan hilang. Tetapi dia tidak akan menjadi begitu dalam cara tertentu. Ia kelihatan kepada saya bahawa dia telah mengambil elemen penting dari buku itu. Dia masih datang dan mengambilnya dari Nietzsche. Superman Nietzsche adalah Superman yang mencipta nilai-nilai baru yang biasanya tidak ketagihan kepada apa-apa. Itulah falsafah utamanya. Tetapi dia sampai ke satu titik pentingnya dan menolaknya. Ia bermaksud mempunyai kuasa. Dia tidak mahu kuasa ataupun autoriti. Jangan kejar kuasa. Menoleh untuk melepaskan kuasa. Anda tidak memerlukan keluarga. Keluarga menolak. Anda tidak memerlukan perkahwinan. Dia berkata bahawa cara hidup yang diinstitusikan, yang boleh menjadi sistem sedemikian harus ditolak. Lenin berkata bahawa perkahwinan akan menjadi penjara. Itulah yang dia katakan dengan jelas. Maksudnya, dia mengemukakan banyak perkara yang telah dikatakan oleh golongan progresif ini. Dengan cara ini, dia mengamalkan falsafah eksistensialis Nietzsche. Tetapi dia berkata ia terbuka. Dan anda telah banyak bercakap. Para ahli falsafah berbeza sama ada mereka Sartre dan Jaspers. Saya di sini untuk memberitahu anda bahawa saya bukan seorang eksistensialis. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka semua datang untuk menulis. Saya ada di situ. Saya akan merasakannya. Dia bahkan berkata bahawa saya bukan orang yang datang ke sini. Saya bukan seorang eksistensialis. Jangan bandingkan kami dengan mereka. Dia banyak memetik ahli falsafah. Dia nampaknya semakin mendekati Buddha dan Nietzsche. Semua perkara ini kita boleh lakukan. Tetapi apa yang ingin saya katakan pada akhir video ini adalah bahawa prinsip-prinsip Osho bercakap tentang ketiadaan Tuhan tetapi secara tersirat merujuk kepada Tuhan alternatif. Ia juga cuba membuat anda faham bahawa Tuhan bersama anda jika kita menolak Osho sebagai kamasya. Itu akan menjadi kerugian kita. Dia telah memberikan pecahan yang berbeza dalam semua aspek halus kehidupan. Dia bertanya, kau ada jiwamu di dalam tanganmu? Jadi saya akan katakan bahawa dia adalah seorang ahli falsafah yang mempunyai kuasa tertentu yang boleh dengan mudah menembusi dan menggoncang jiwa semua yang belajar. Falsafahnya tidak boleh diubah. Anda tidak boleh membingkai sebuah teori, tetapi ia adalah proses yang boleh dipersoalkan. Kaedah soalannya adalah zigzag. Inilah soalannya yang memberi kita peluang untuk memilih jalan yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Ia adalah jalan yang sangat berbahaya untuk dia ambil. Terdapat pelbagai risiko yang terlibat. Ada orang yang datang dengan panduan dan menghadapi banyak bahaya semasa dia berada di sana. Sekarang, katanya, saya rasa dia sudah mati. Dia telah meninggalkan bumi. Setelah dia pergi, amalan pengajarannya akan berperanan dan apa sahaja yang berlaku kepada meditasi itu, semangat kebenaran akan terjejas. Apa yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita datang dan mengkritik serta mengambil setiap aspek kehidupan ini. Kita perlu mengambil kira apa yang sedang berlaku. Itulah sahaja. Meninggalkan itu, kita telah sampai kepada falsafahnya secara keseluruhan dan kini kita sampai kepada tanggungjawab kita dan menjadi dipersoalkan. Terdapat tanggungjawab sosial. Ada bahaya kita mungkin menjadi orang yang boleh mengabaikan tanggungjawab itu sepenuhnya
jika kita menerima falsafahnya secara keseluruhan. Kita tidak boleh menjauhkan diri daripada politik dalam masyarakat ini. Terdapat pelbagai corak komunikasi dalam masyarakat ini. Ada kehidupan komuniti, ada banyak perkongsian, ada begitu banyak yang perlu kita datang dan tinggalkan. Apa yang perlu kita lakukan tidak boleh diringkaskan dalam perkataan kita berhutang cinta kepada orang lain. Cintaku adalah cintaku kepada orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Buddha. Datanglah kepada Buddha dan lihatlah dengan sangat sistematik keseluruhan perjalanan tentang apa yang kita perlu berikan, kasih sayang yang ditunjukkan kepada sesama manusia. Osho ini yang boleh pergi, datang dan menyimpang dari tempat itu. Kata Zorba datang kepada Kaczynski dari Zorba the Greek dan Zorba menjadi sangat menarik baginya. Akhirnya Zorba the Buddha datang dan mengisytiharkannya demikian. Zorba mengambil nama Buddha. Zorba the Buddha adalah kemudian seorang lelaki baru dengan intelek tajam seperti seorang saintis dan semangat yang luas serta fleksibel seperti seorang penyair. Di satu pihak, kita memerlukan seorang manusia yang lengkap dengan minda yang santai dan ringan, dan di pihak yang lain, kemampuan berfikir yang tajam dan bijak. Dia mula memahami kehidupan. Tidak, nama anda adalah Osho, yo. Osho akhirnya datang dengan istilah Jepun. Semua baik-baik saja katanya. Itu sahaja yang boleh saya katakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana menonton video ini. Ramai orang mungkin telah datang ke sini dan terinspirasi oleh Osho. Ramai mungkin telah terpesona olehnya bertahun-tahun yang lalu dan bereksperimen dengan kehidupannya. Hanya apabila kita melihat mereka, barulah kita memahami apa yang sesuai untuk hidup kita dan apa yang benar-benar diri kita. Saya dicipta sepenuhnya. Ia hanya jiwa, hanya sekadar pemikiran atau kerana pelbagai aktiviti masyarakat ini. Apakah peranan orang lain dalam hidup saya? Apakah sumbangan saya terhadap ini? Bagaimana saya berhubung dengan masyarakat ini? Bagaimana saya berhubung dengan diri saya sendiri? Semua soalan ini tidak seharusnya datang dan pergi. Mungkin kegembiraan yang saya peroleh daripada duduk di tempat yang tenang dan melakukan amalan yoga dan meditasi ini serta menolak segala yang lain, ya. Tetapi persoalan harus ditimbulkan sama ada ia boleh dijadikan kegembiraan untuk semua, ya, okay? Pada tahap itu kita akan menemui pelbagai falsafah yang kita temui dalam kehidupan. Apa jua falsafah yang kita temui? Kita mesti melihatnya dengan pengetahuan tajam. Zorba the Buddha seperti yang dia katakan dengan tajam dan mempertimbangkan perkara-perkara yang perlu diterima di dalamnya. Hanya perkara-perkara yang nampak boleh diterima oleh anda dan menjadikannya sebagai cahaya untuk jalan kehidupan. Dia akhirnya telah sampai kepada prinsip bahawa kita adalah cahaya. Sudah tentu pemikiran seperti itu akan membantu untuk menjadi bercahaya. Terima kasih. Saya akan jumpa anda di video seterusnya.